Ini adalah soalan kuantitatif 3. Jadual menunjukkan kunci kira-kira bank X. Okey, ini adalah bank X ya, kunci kira-kira dia. Kita cuba tengok, kita ada aset RM, kita juga ada liability, ada RM dekat sini juga. Kemudian kita ada result berkanun. Ingat, soalan bagi berkanun nanti pastikan jawapan anda pun kena tunjuk result berkanun juga. Kita ada juga pinjaman untuk bahagian aset. Untuk bahagian liability pula kita ada deposit semasa. Okey, dan jumlah bagi aset adalah sebanyak 100,000. Begitu juga dengan jumlah bagi liability adalah sebanyak 100,000. Okey. Soalan A. Berdasarkan jadual di atas, kunci kira-kira dia lah. Hitung nisbah result berkanun. Okey, jadi sekarang kita kena fikir rumus dia dulu. Okay, ini adalah A satu romannya. Nisbah result berkanun. Okey. Apakah rumus bagi nisbah result berkanun? Result berkanun dibagi dengan deposit semasa darab dengan 100%. Okey, good. Yes, itulah dia. Okey, pastikan anda ada tulis rumus. Okey, dan seterusnya kita akan tunjuk pengiraan dia. Tengok semula result berkanun kita berapa? 30,000 bahagi dengan deposit semasa 100,000. Jadi kita pun selesaikan. Okey, 30,000 bahagi dengan 100,000 darab dengan 100%. Okey, berapakah jawapan yang anda dapat? 30%. Yes, good. 30%. Ingat, nisbah itu sebenarnya dia adalah merujuk kepada peratusan. Pastikan jawapan anda ada peratusan dekat sini. Okey, kita sambung untuk soalan yang seterusnya. A2 Roman. Soalan yang ditanya, hitung jumlah deposit semasa. Dia nak perkataan jumlah. Selepas proses penciptaan kredit berlaku sepenuhnya. Jadi cuba fikirkan apakah rumus bagi jumlah deposit semasa dulu. Okey, ini A2 romannya. Okey, apakah rumus bagi jumlah deposit semasa? Deposit semasa asal. Ya, okey. Darab nilai pengganda wang. Okey, yes. Darab dengan pengganda wang. Ingatlah jangan letak jumlah dekat sini ya, sebab jumlah dia adalah pada soalan yang kita nak tanya. Kita nak tanya jumlah deposit semasa. Jadi rumus dia deposit semasa asal darab dengan pengganda wang. Okey, anda cuba tengok deposit semasa asal kita adalah 100,000. Okey, tetapi soalan tadi kita hanya sudah cari nisbah result sahaja. Kita tak tahu lagi pengganda wang kita berapa. Sebab sini kena cari pengganda wang. Dengan arti kata lain, pelajar kena tunjukkan rumus dan pengiraan bagi pengganda wang dulu. Okey, jadi anda pun tahu pengganda wang ini kita guna 1 bahagi nisbah result. Tapi kali ini nisbah result dia adalah nisbah result berkanun iaitu 30%. Okey, cara tunjuk pengiraan ini anda boleh tulis. Yang ini 100,000. Okey, anda boleh terus gantikan 1 bahagi 30%. Anda boleh buat pengiraan yang sedemikian. Ataupun bagi pelajar yang tak nak, mungkin ada pelajar yang nak tunjuk pengiraan pengganda wang dulu. Dia nak tulis rumus pengiraan jawapan dia tu berapa pun boleh juga. Okey, tetapi bagi sesiapa yang kira sedemikian, pengganda wang anda sepatutnya dapat berapa ya? 3.33. Yes, 3.33. Okey, 1 bahagi 30%. Anda akan dapat 3.33. Jadi sekarang pengiraan itu anda boleh guna 10,000 darab dengan 1 per 30%. Ataupun mungkin ada pelajar yang guna 10,000 darab dengan 3.33 pun boleh. Okey, jadi apa yang Miss nak beritahu, jawapan yang anda dapat itu, okey, kalau sesiapa yang guna cara ini, okey, sesiapa yang kira ini dulu,
jawapan yang anda dapat itu, anda akan dapat RM333,000. Tetapi bagi sesiapa yang guna cara macam ini, terus darab dengan 1 bahagi 30%, jawapan yang anda dapat adalah RM333.33. Bermaksud dekat sini ada dua jawapan yang boleh diterima. This is the first one. Okay, while this will be the second one. Dua-dua pun boleh diterima. Okay, tengoklah cara mana satu yang anda pakai. Okay, itu adalah A, dua Roman pengiraan bagi jumlah deposit semasa. Okay, kita sambung lagi. Untuk B. Okay, tengok soalan B ya. Andaikan seorang pelanggan membuat pinjaman sebanyak 70,000. Okey, dan selepas dia buat pinjaman itu, dia mendepositkannya di bank Y. Okey, maksudnya sekarang individu tersebut, pelanggan tersebut, dia mendepositkan sebanyak 70,000 di bank Y. Jadi soalan dia, A1 Roman, tunjuk kunci kira-kira bank Y. Okey, jadi kita pun tulis kat sini. Yang ini adalah B ya. 1 Roman. Okey, tulis kunci kira-kira bank Y. Okey, pastikan setiap kali sediakan format dia dulu ya. Tulis asset, RM. Okey, tulis liability. Tulis RM. Format ini kadang-kala diberi markah punya, jadi pastikan dia adalah lengkap. Okey, kemudian kita masukkan yang ini sebelah liability, kita ada deposit semasa. Kemudian bagi bahagian aset, memang kita ada result. Dan result yang digunakan oleh soalan itu semua pakai pekanun kan? Jadi kita pun tulis semula result pekanun. Okey, dan selain daripada itu kita juga ada pinjaman. Okey, sekarang kita tengok semula soalan B1 Roman. Pelanggan membuat pinjaman 70,000 dan mendepositkan dia di bank Y. Mendepositkan dia. Dengan reti kata lain, deposit semasa kita terus jadi 70,000. Okey, sekarang berdasarkan deposit semasa yang telah didepositkan ini, saya nak tanya, berapakah result yang akan dicatat dekat sini? 21,000. Macam mana anda dapat? 70,000 darab dengan itu nisbah result perkanunnya itu 30%. Yes, itulah cara dia. Itulah sebab tadi kan kita sudah kira nisbah result perkanun kita 30% kan, 30%. Maka sekarang pelajar kena guna deposit semasa darab dengan 30%, kita dapat result perkanun kita adalah 21,000. Lebihan result itu adalah berapa? 49,000. Yes, thank you. Okey, dan kita kata lebihan result itu akan dipinjamkan. Itulah sebab pinjaman kita akan mencatat sebanyak 49,000. Anda hanya perlu guna 70,000 tolak 21,000 sahaja. Okey, itulah kunci kira-kira yang perlu disediakan. Okey, kita sambung. Bagi B2 Roman. Soalan dia. Hitung tambahan pinjaman maksimum yang boleh diwujudkan oleh bank Y. Kita fokus bank Y sahaja ya. Bermaksud dia hanya fokus soalan B sahaja. Selepas proses penciptaan kredit berlaku. Walaupun kali ini anda nampak perkataan tambahan, jangan pula kali ini anda guna tambahan, yang sekarang kunci kira-kira ini anda buat perbandingan dengan kunci kira-kira yang asal tau. Salah. Kenapa? Sebab dia adalah bank yang berlainan dan lagi satu, soalan dia dekat sini dia sudah spesifik. Dia nak bank Y sahaja. Tetapi kenapa dia guna perkataan tambahan? Sebab tengok semula soalan ini, dia kata seorang pelanggan membuat pinjaman sebanyak 70,000 dan mendepositkan dia di bank Y. Bermaksud
sekarang berlakunya tambahan deposit semasa sebanyak 70,000 di Bank Y. Jadi tambahan ini sebenarnya dia hanya rujuk daripada yang sini sahaja. Dengan reti kata lain, nanti yang kita fokuskan, okey, walaupun ada perkataan tambahan itu, tapi ingat pinjaman dia adalah fokus yang ini sahaja. Okey, jadi sekarang kita cuba tulis rumus dia dulu ya. Okey, dan walaupun dia guna perkataan tambahan maksimum itu, dia sebenarnya adalah berkaitan dengan jumlah pinjamannya. Okey, yang ini adalah B2 Roman. Anda boleh tulis tambahan pinjaman maksimum, ikut balik soalan itu. Ataupun kalau anda tak nak, anda nak guna jumlah pinjaman pun boleh, tak ada masalah. Dan memang pun dia sebenarnya adalah merujuk kepada jumlah pinjaman dia. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah rumus bagi jumlah pinjaman ini ya? Pengganda wang darab pinjaman. Pinjamannya apa? Satu perkataan. Asal. Yes, good. Okay, jadi pengganda wang darab dengan pinjaman asal. Okay, pengganda wang memang tadi kita sudah cari iaitu 3.33 itu pengganda wang dia. Kemudian kita darab dengan pinjaman dan pinjaman ini sebenarnya adalah merujuk kunci kira-kira yang ini, Bank Y sahaja. Jadi pinjaman yang kita ambil itu adalah 49,000. Okey, kita catat dekat sini 49,000. Okey, sila beritahu saya jawapan anda sama dengan berapa? 163170. 163170. Kurang tepat? Ringgit. Yes, pastikan ada RM. Okey, disebabkan pengganda kita adalah 3.33 dan mungkin ada pelajar yang guna satu bahagi nisbah rizab, guna 49,000 ini bahagi 0.3 punya pun boleh. Bermaksud selain daripada jawapan ini, kita ada lagi satu jawapan di mana jawapan anda akan sama dengan 163.33. Ada dua jawapan yang boleh diterima. Okey, itu adalah berkaitan dengan pinjaman maksimum dia. Okey, so selesailah untuk soalan B ini. Dan sekarang kita sambung dengan soalan C. Soalan dia, berdasarkan 2A, okey bukan 2 ya, berdasarkan A sahaja, maksudnya jawapan A dekat sini ya, nanti kita akan fokus yang ini. Andaikan Bank Pusat menaikkan nisbah rizab berkanun kepada 40%. Jadi sekarang dia jadikan dia sebagai 40%. And the previous one, yang sebelum ini 30% sahaja. Sekarang dia sudah jadi 40%. Hitung perubahan deposit semasa selepas proses penciptaan kredit berlaku sebenarnya. Bermaksud apabila anda nampak perkataan selepas proses penciptaan kredit ini, deposit ini sebenarnya merujuk jumlah deposit. Dan dia nak cari apa? Dia nak cari pasal perubahan dia. Dengan reti kata lain, kita akan cari jumlah deposit semasa yang baharu dulu. Okey, yang asal punya, yang inilah. Yang ini. Okey, maksudnya kita nak cari jumlah deposit yang baharu, nanti kita nak tolak yang ini, jumlah deposit semasa yang asal. Okey, sebab kenapa nak guna yang baru tolak yang asal? Sebab kita tengah cari perubahan. Okey, jadi untuk case ini, first step kita nak cari pengganda wang dulu. Tengok, nisbah rizab dia sekarang adalah 40%. Okey, tak apa, Miss akan tunjuk step by step ya. Okey, kita jawab soalan C dulu. First step, kita nak cari pengganda wang. Dan untuk maklumat pelajar, ini adalah pengganda wang yang baru. Cuma Miss nak tanya, apakah rumus bagi pengganda wang? 1 per nisbah rizab. Okey, thank you. Dan sekarang untuk maklumat pelajar, nisbah rizab kita yang terkini punya adalah 40%. Okey, jadi Miss nak tanya,
berapakah pengganda wang yang anda dapat? 2.5. Okay, thank you. Jadi sekarang pengganda wang yang baru ini adalah 2.5 dan dengan adanya pengganda wang sekarang ini, kita akan cuba cari jumlah deposit semasa. Okey, apakah rumus bagi jumlah deposit semasa? Deposit semasa asal darab pengganda wang. Okey, thank you. Deposit semasa asal kita darab dengan pengganda wang. Okey, jadi sekarang pelajar boleh nampak pengganda wang ini kita akan ambil yang tadi kita sudah cari punya 2.5. Okey, cuba masalahnya deposit semasa asal ini kita nak pakai yang mana satu? Mungkin ada pelajar confused, ada yang kata pakai yang ini ke? Ataupun pakai yang ini? Okey, rujuk balik soalan dia. Berdasarkan jawapan A. Okey, andaikan Bank Pusat menaikkan nisbah rizab 40%. Bermaksud perbandingan yang kita buat ini, kita kena ambil deposit semasa yang 100,000 ini. Sebab kalau berdasarkan jawapan A, deposit semasa yang kita ambil juga sama yang 100,000 ini. Barulah kita boleh buat perbandingan kan. Bermaksud sekarang nak cari jumlah deposit semasa ini yang baharu punya, kita akan guna 100,000 ini, kemudian kita darab dengan pengganda wang. Okey, yang ini kita gantikan 100,000. Darab dengan pengganda wang, darab dengan 2.5. Okey, berapa jawapannya? RM250,000. Yes, mesti ada RM 250,000. Okey, itulah jawapan dia. Ini jumlah deposit semasa yang baharu. Okey, sekarang barulah kita nak jawab soalan dia. Soalan dia tanya apa? Perubahan deposit semasa. Okey, jadi sekarang nak cari perubahan jumlah deposit semasa ini, kita akan tulis perubahan jumlah deposit semasa. Okey, kita akan pakai jumlah deposit semasa yang asal, yang baru tolak jumlah deposit semasa yang asal. Yang baru punya yang kita dapat tadilah 250,000. Yang asal punya, okey, tengok balik jawapan A anda. Okey, bagi sesiapa yang tadi dapat 333,000 yang ini, anda tolak yang ini. Okey, tolak 333,000. Okey, kalau berdasarkan pengiraan ini, berapa jawapan yang anda dapat? Negatif RM83,000. Okey, yes. Pastikan ada tanda negatif sebab deposit semasa jumlah dia sudah berkurang dah. RM83,000. Okey, dan selain daripada jawapan ini, kan tadi jawapan A kita ada yang dapat ini, ada yang dapat ini kan? Sesiapa yang guna yang ini, jawapan anda akan jadi, okey, lagi satu jawapan negatif RM83,333.33. Ada dua jawapan yang boleh diterima untuk soalan C ini. Maka selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 3 ini, okey?